Selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk berita hari ini ialah akan dibincangkan tentang menghormati antara satu sama lain. Jadi, pada pendapat anda, apakah menghormati antara satu sama lain? Baik, menghormati antara satu sama lain ialah bersifat bertoleransi dan bersikap bersatu padu antara satu sama lain dalam membuat ataupun menjayakan sesuatu kerjanya. Tetapi, pada masa kini, amalan menghormati antara satu sama lain semakin merosot dalam kalangan masyarakat Malaysia juga. Hal ini disebabkan mereka dipupuk kurang nilai murni. Seterusnya, mereka kurang dipupuk subjek pendidikan moral di kalangan sekolah. Selain itu, ibu bapa juga semakin kurang memupuk kanak-kanak mereka tentang ajaran-ajaran moral. Oleh sebab itu, perkara amalan menghormati antara satu sama lain ini tidak diamalkan oleh kebanyakan kalangan masyarakat pada masa zaman teknologi kini. Hal ini juga turut menyebabkan perselisihan faham antara satu sama lain, pergaduhan, dan mencetuskan imej yang buruk antara kalangan masyarakat juga. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bincangkan satu insiden yang telah berlaku di Amerika Syarikat, iaitu pembunuhan kejam seorang pemuda yang berusia 20 tahun bernamanya Daunte Wright. Dia juga bukannya seorang pemuda, malahnya dia seorang bapa kepada seorang anak yang dibunuh oleh seorang polis berjantina perempuan namanya Kimberly Porter apabila berlakunya salah faham melalui menembak penggunaan pistol taser. Sebenarnya dia tu bukan pistol taser, dia guna pistol yang sebenarnya. Jadi, betul ke perbuatan polis itu melalui pembunuhan Daunte Wright? Manakala menghormati antara satu sama lain itu pergi sebelum menyiasatkan apakah kesalahan ataupun apakah kebetulan yang dilakukan oleh polis tersebut. Jadi, hari ini kita akan bincangkan tentang insiden ini dengan lebih lanjut dengan ketiga-tiga pakar yang akan berkongsikan pandangan mereka terhadap insiden ini tersebut. Jom kita lihat apakah yang akan berkongsikan dengan kita sama sekali. Jom. Jadi, selamat pagi Tan. Okey, saya terus tanya dengan anda. Adakah perbuatan polis wanita ini betul? Adakah pembunuhan Daunte Wright secara kejamnya adalah adil? Walaupun dia tidak menampilkan ataupun tidak menampilkan tag pendaftaran keretanya saja. Menurut insiden ini, apakah pandangan anda, Tan? Sila meluahkan perasaannya. Terima kasih Shan. Pada pendapat saya rasa perbuatan polis ini tak betul. Kita boleh tengok dari kedudukan dan warna taser gun dulu. Mungkinlah polis ini lagi baru, so dia mungkin keliru dengan tempat taser gun dan tempat pistol sebenar. Kita dapat lihat dalam gambar ini, pistol sebenar adalah di sebelah kanan dan taser gun adalah di sebelah kiri. Tapi dalam video tersebut kita hanya nampak polis itu ambil pistol dengan tangan kanan dia. Mungkin tangan kanan adalah tangan dominan bagi polis itu. Jadi dia terus ambil pistol sebenar dengan tangan dominannya.
Seterusnya, warna. Kalaulah warna taser gun dia berbeza, mungkin polis akan perasan bahawa dia guna pistol yang salah. Tapi, kalaulah warna taser gun tersebut sama warna dengan pistol sebenar, itulah yang akan buat polis keliru. Lebih kurang macam ini. Warna dia sama macam pistol sebenar, kedua-dua ni warna hitam. Kalaulah yang macam saya cakap tadi, kedua-dua pistol tu warna sama, kita tak dapat confirm melalui video tersebut adakah polis itu mengambil taser gun ataupun pistol sebenar. Tapi, kalaulah warna taser gun itu adalah warna kuning, mungkin dalam keadaan tersebut polis akan perasan bahawa dia guna pistol yang salah. Dalam USA, masalah rasis ini sangat serius. Sebab dulu, orang hitam di Amerika ni mereka macam tak ada hak kemanusiaan. Orang putih hanya lihat mereka sebagai orang bawahan sahaja. Tapi, sekarang dah zaman moden dah kan? Kita tak boleh guna satu cara yang zaman dulu untuk lihat satu orang hitam kan? Kita boleh nampak banyak video yang polis di Amerika, mereka gunakan identiti polis mereka untuk membuli orang hitam. Saya rasa ini sangat tidak menghormati orang hitam. Setuju ke tak? Saya rasa polis itu tak boleh guna cara yang begitu keras. Sebagai seorang polis, kena ada keagungan mereka kan? So, orang bila nampak polis datang, mereka akan takut. Saya rasa polis itu boleh guna cara lebih kurang macam ni. Hey, awak! Saya polis, saya mensyaki awak terlibat dalam kes apa-apa-apa. Sila berikan kerjasama. Lebih kurang macam ni sebab cara ini lebih menghormati. Dalam video tersebut, polis tu menggunakan cara yang keras untuk menurunkan Dante Wright. Tapi, polis tu tak bagi amaran, cakap akan guna taser. Ini cara yang betul lah sebab kan dah bagi amaran. Kalau tak ikut arahan lagi, kena tembak dengan taser gun. Tapi, saya rasa Dante Wright ni ada kesalahan dia juga. Sebab registration tag dia telah luput. Dan dia letakkan air freshener kat rearview mirror dia. Ini adalah satu pelanggaran di tempat Minnesota. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dan sudi meluahkan perasaan anda dan juga memberikan pandangan anda terhadap pembunuhan Dante Wright tersebut. Jadi, seterusnya, saya pergi kepada Sunita. Selepas pembunuhan Dante Wright itu, ramai orang putih melibatkan diri dalam satu perarakan untuk mendapatkan keadilan dan juga untuk mendapatkan hukuman berat terhadap polis wanita itu, Kimberly Potter, untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Oleh itu, mereka melibatkan diri dalam perarakan. Selain itu, mereka juga melibatkan diri dalam perarakan tersebut untuk mendapatkan keadilan yang kukuh. Sebabnya, tahun lepas juga berjadinya insiden sebegini. Semuanya harus dikenal, yaitu insiden Black Lives Matter. Insiden itu juga melibatkan seorang warga hitam juga, yaitu namanya George Floyd. Sama juga dalam tahun ini juga, tapi dia ini pemuda. Jadi, menurut pandangan anda, adakah perarakan ini adalah suatu tindakan yang betul ataupun tindakan yang adil untuk mendapatkan keadilan tersebut? Jadi, apakah pandangan anda, Sunita? Terima kasih, Shan. Saya akan memberitahu sedikit berkaitan isu tentang perarakan atau lebih spesifik lagi 7 perasaan yang berlaku akibat kematian Dante Wright dan cadangan daripada saya berkaitan isu tersebut. Berikutan dengan kematian Dante Wright pada 11 April 2021, penembakan tersebut telah mencetuskan tunjuk perasaan dan protes selama beberapa hari di Minnesota, tetapi bukan saja di bandar tersebut, malah di seluruh Amerika Syarikat. Penunjuk perasaan berkumpul di tempat kejadian untuk menegakkan keadilan bagi Wright.
Pada 12 April, tunjuk perasaan telah meluas ke lokasi lain yang berdekatan dengan kawasan metropolitan Minneapolis iaitu di St. Paul dan telah meluas di seluruh bandar di Amerika Syarikat. Penunjuk perasaan bukan sahaja menuntut keadilan ke atas rat, tetapi membuat beberapa tuntutan terhadap pihak polis kerana mereka menahan rat atas alasan yang tidak munasabah hanya kerana dia adalah orang hitam. Mereka menganggap pihak polis ini tidak menghormati orang hitam dan bersikap perkauman kerana orang hitam yang tinggal di kawasan itu hanyalah sedikit berbanding penduduk tempatan. Beberapa malam kekacauan di pusat Brooklyn tersebut telah mengakibatkan pertempuran antara penguatkuasa undang-undang dan penunjuk perasaan tersebut. Penunjuk perasaan dilihat memegang spanduk yang bertulis Justice for Dante Wright, dilihat memanjat pagar di luar kawasan pejabat polis. Polis di pusat Brooklyn telah mengisytiharkan tunjuk perasaan itu sebagai perhimpunan yang tidak sah. Saya rasa pihak polis harus menghormati sesiapa sahaja walaupun mereka orang hitam dan tidak seharusnya bersikap perkauman serta tidak bersikap rasis dengan menahan Dante Wright atas alasan yang kecil iaitu menggantung penyegah udara di cermin keretanya. Sikap menghormati orang lain ini perlu wujud dalam diri setiap orang. Dengan sikap ini, kita dapat bergaul, berinteraksi dan memahami orang lain dengan lebih mendalam lagi. Pada pendapat saya, walaupun Amerika Syarikat merupakan sebuah negara demokrasi yang membenarkan demonstrasi diadakan, logiknya tunjuk perasaan atau demonstrasi jalanan adalah tidak digalakkan dan tidak perlu diadakan sekiranya tiada manfaatnya. Hal ini kerana penunjuk perasaan ini boleh menjadi ganas jika sebarang objek yang menyukarkan laluan mereka akan dimusnahkan begitu sahaja. Contoh lainnya pula, kereta akan diterbalikkan, kedai perniagaan akan dirempuh masuk dan kemudahan awam akan dirosakkan. Sebenarnya, demonstrasi jalanan adalah sesuatu hal yang tidak perlu diamalkan dalam sesebuah negara. Kerana negara yang adil pasti akan memberi ruang yang luas dan media yang bebas kepada rakyatnya untuk bersuara. Malah, ianya bertentangan dengan prinsip setiap negara yang mengutamakan keamanan. Biasanya, demonstrasi jalan ini hanya timbul apabila berlaku rasa tidak puas hati atau untuk menunjukkan keadilan untuk seseorang atau untuk sesuatu hal. Namun, saya rasa tunjuk perasaan bukanlah satu-satunya jalan dan juga bukan penyelesaian kepada sebuah masalah. Masih terdapat pelbagai cara lagi untuk menunjukkan perasaan secara baik iaitu berbincang atau lebih profesional lagi secara bermesyuarat. Seperti kata Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir, walaupun demonstrasi diterima dalam demokrasi, ia tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sunita sudi memberikan pandangan anda terhadap perarakan yang melibatkan ramai orang putih atas mendapatkan keadilan untuk kebunuhan Dante Wright. Jadi seterusnya, saya mengemukakan satu soalan kepada wanita pula berkaitan dengan apakah anda memikirkan tentang pihak polis itu yang memberikan hukuman atas dia. Adakah hukuman itu cukup berat kepada dia? Ataupun ada apa-apa hukuman yang lebih berat kena bagikan ataupun kena diberikan untuk pihak polis itu ke? Jadi hal ini terpenting dan juga memastikan semuanya untuk tidak melakukan apa-apa kesalahan ataupun tidak mengulangkan apa-apa kesalahan lagi. Jadi, apakah pandangan anda wanita untuk hukuman tersebut? Jadi, meluahkan perasaan anda. Terima kasih Shan. Baik, saya akan teruskan. Bagi kematian Dante Wright di bandar Minnesota yang disebabkan oleh polis wanita itu telah dikenakan hukuman pembunuhan tahap 2 iaitu hukuman maksimum bagi sabitan 10 tahun penjara. Bagi kejadian itu, terdapat
dua pandangan terhadap hukuman kepada polis tersebut. Pandangan yang pertama adalah bagi masyarakat atau ibu bapa kepada Don Terry mesti tidak cukup hukuman yang dikenakan kepada polis itu, kerana mereka sudah kehilangan seorang anaknya. Hanya polis itu tersilap guna senjata semasa bertugas, seperti Tan telah jelaskan sebentar tadi. Oleh itu, masyarakat sangat sedih atas kecuaian polis wanita itu, walaupun sudah berkuasa sebagai polis selama 26 tahun. Pandangan kedua, bagi saya tidak pentingnya untuk soalkan apakah hukuman berat yang dikenakan kepada polis itu, kerana polis wanita itu sudah dikenakan hukuman pembunuhan tahap 2 yang merujuk kepada polis itu membunuh orang. Jadi, ini tidak kaitan dengan masalah perbezaan warna kulit yang sedang berlaku di bandar Minnesota pada masa kini. Yang kita boleh lihat, masyarakat di bandar Minnesota kritikan perkara tersebut kerana mereka berasa maruah mereka dihina oleh polis wanita itu punca daripada perbezaan warna kulit. Di bandar itu juga pernah berlaku situasi yang sama, di mana polis berwarna kulit putih telah menyebabkan orang yang berwarna kulit gelap meninggal. Ini adalah maklumat tambahan yang saya dapat. Orang kulit gelap sebanyak 28% dibunuh oleh polis pada tahun 2020, di mana bandar Minnesota berada di tempat pertama. Jadi, masalah perbezaan warna kulit amat sensitif kepada mereka. Pengajaran bagi berita ini, saya mendapati bahawa masyarakat di bandar Minnesota tidak mengamalkan sikap menghormati orang lain, kerana mereka hanya mementingkan perbezaan warna kulit. Bagi perkara tersebut, saya tidak bersetuju, kerana kita boleh lihat di sini ayah dan ibu kepada Don Terry juga berbeza dari segi warna kulit, tetapi mereka masih sayang dan menghormati antara satu sama lain. Jadi, kita tidak boleh berkata bahawa semua orang putih menghina orang yang berwarna kulit gelap. Oleh itu, kita juga perlu menghormati kepada semua orang walaupun berbeza dari segi warna kulit. Dengan cara yang baik, kita mengubahkan fikiran kita untuk lebih memahami, dan rasa hormat juga akan diikuti. Dengan kata lain, hormat didefinisi sebagai perbuatan yang menunjukkan rasa khidmat atau takzim kepada seorang, memberi penghargaan dan bersopan santun. Ringkasnya, kita perlulah menghormati antara satu sama lain dengan tidak menyalahkan orang lain dari segi perbezaan di luaran. Gambar yang saya tunjuk di sini jelaslah menerang bahawa apabila kita mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain, perbuatan itu boleh menjamin keamanan negara dengan tidak berlaku masalah besar di dalam kalangan masyarakat seperti di bandar Minnesota. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jadi, kita boleh melihat apakah pandangan-pandangan yang telah dikongsikan oleh ketiga-tiga orang tersebut terhadap insiden pembunuhan Don Terry amat menyedihkan dan menderitakan juga. Jadi, secara tegasnya, kita juga haruslah mengambilkan ini sebagai pengajaran supaya perkara ini tidak berlaku
ataupun tidak beramalkan dalam negara kita juga. Oleh itu, secara kesimpulannya, kita haruslah mengamalkan amalan menghormati antara satu sama lain. Hal ini disebabkan negara kita ini berbilang banyak kaum, agama, dan bangsa yang membolehkan hidup antara bersatu padu. Selain itu, melalui juga mengamalkan amalan menghormati antara satu sama lain, kita juga boleh membendung ataupun mengelakkan perselisihan faham, mengelakkan pergaduhan antara satu sama lain juga. Selain itu, melalui juga mengamalkan menghormati antara satu sama lain, kita juga boleh menjadi sebagai contoh dan teladan bagi generasi-generasi yang akan datang. Hal ini juga bukan saja membanggakan nama negara kita, sekaligus turut menaikkan prestij nama negara kita di antara Asian juga. Oleh itu, rakyat-rakyat Malaysia, jom kita sama-sama mengamalkan menghormati antara satu sama lain. Yang itu saja daripada saya. Sekian.